والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. ما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini bersama-sama kita berada dalam rumah Allah ini, dalam surau, mana setelah kita melaksanakan sembahyang maghrib berjamaah, diikuti pula insya-Allah majlis ilmu, majlis yang dipayungi oleh sayap-sayap malaikat, yang dipayungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka insya-Allah mudah-mudahan keberkatan kita dapat mencapai pada malam ini dan seterusnya. Tuan muslimin muslimat rahimakumullah, kita berada di hujung Sya'ban. Lebih kurang 10 hari lagi kita akan bertemu dengan Ramadan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari Nabi berkhutbah, Nabi sallallahu alaihi wasallam di penghujung Ramadan Nabi berkhutbah kepada para sahabat, seperti mana yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada keturunan Parsi. Sahabat Salman ni hebat, dan dia ini pernah memberi pendapat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana berlaku peperangan Ahzab antara kaum musyrikin juga bergabung dengan tentera bersekutu mereka Yahudi di Madinah. Dia memberi pendapat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya digali parit, itu juga dikenali sebagai peperangan Khandaq. Parit digali di sekeliling Madinah Al-Munawwarah. Salman meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhir yawmin min Sya'ban faqala ya ayyuhan nas innahu qad adhallakum syahrun 'azim fihi laylatun khairun min alfi syahr faradallahu siyamahu waja'ala qiyama laylihi tatawwu'an faman tatawwa'a bihi fihi bi khaslatin min al-khair kana kaman adda fariidatan fima siwa wa man adda fihi fariidatan kana kaman adda 70 fariidah fa huwa syahrus sabri was-sabru thawabuhul jannah wa huwa syahrul muwasa wa huwa syahrun yuzadu rizqul mu'min fihi man fattara sa'iman kana lahu 'itqa raqabatin
ومغفرة لذنوبه. قيل يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر صائم. قال يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على مذقه لبن أو تمرة أو شربة ماء. ومن أشبع صائما كان له مغفرة لذنوبه وسقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة وكان له مثل أجره من غير أو ينقص من أجره شيئا. وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. ومن خفف عن مملوكه فيه أعتقه الله من النار. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panjang hadis ni Nabi berkhutbah di hujung Syaban. Nabi kata, wahai manusia, sesungguhnya telah hampir kepadamu bulan yang agung, bulan yang mulia, yang penuh dengan keberkatan, yang di dalamnya terdapat satu malam yang Allah Subhanahu wa taala akan beri pada malam itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang mana Allah Subhanahu wa taala bagi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala bagi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah hadiahkan kepada kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam satu malam yang mana malam Al-Qadar. Pada bulan itu difardukan kepada kamu berpuasa, dan di malamnya digalakkan kepada kamu untuk bangun berqiyamul lail, bertarawih dan sebagainya. Dan pada siang hari diwajibkan kepada kamu berpuasa. Allah Subhanahu wa taala wajibkan seperti mana dalam Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala sebut 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana difardukan kepada umat yang terdahulu sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala bagi rezeki kepada orang beriman. Bulan yang mana bila lakukan sembahyang, satu fardu sembahyang, Allah gandakan 70 kali ganda, 70 fardu. Satu fardu Allah ganda 70. Satu sunat, sembahyang sunat Allah gandakan seperti mana satu fardu. Ini kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa, maka baginya pahala yang berlipat kali ganda. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami ini ada di kalangan kami ini tak mampu nak bagi orang buka puasa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala akan memberi kepada orang yang memberi kepada orang yang berpuasa, berbuka puasa, walaupun dia bagi sebiji tamar. Kalau tak ada tamar, dia bagi segelas susu. Kalau tak ada susu, dia bagi segelas ayam, pun dapat pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti mana orang yang berpuasa juga. Dan Nabi cerita kepada para sahabat, tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, di hujung hadis Nabi sebut, Nabi kata awwaluhu rahmah, awalnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa awsatuhu maghfirah, di tengahnya maghfirah, keampunan, dan wa akhiruhu, di akhirnya, di hujungnya itqun minan nar, dibebaskan daripada api neraka. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, ini hebatnya Ramadan ni. Banyak kelebihan yang ada dalam bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Itu sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam
daripada bulan Sya'ban, bulan Rajab lagi, Nabi dah bersiap sedia untuk sambut Ramadan. Kita lagi seminggu lagi Ramadan sampai kita tak rasa apa. Tapi Nabi SAW, para sahabat Nabi SAW radhiyallahu alaihim ajma'in, mereka seronok teruja nak berjumpa dengan Ramadan. Ramadan ni banyak kelebihan. Itu seperti mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis dia. Banyak kelebihannya. Dan di hujung itu Nabi kata awwaluhu rahmah, di awalnya rahmat, tengahnya maghfirah, keampunan, tuan-tuan. Bulan ni bulan keampunan. Bulan Ramadan, bulan keampunan. Bulan Ramadan, bulan Allah buka pintu langit, Allah buka pintu syurga, Allah tutup pintu neraka. Wasuffidat syaitan, dirantai, dibelenggu syaitan-syaitan. Awalnya rahmat. Rahmat tu tuan-tuan, kita dapat kasih sayang Allah Ta'ala. Kita yang mendambakan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nak cari, nak bagi Allah kasih kat kita, maka bulan Ramadan ini peluang kita untuk kita dambakan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nak rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala limpahkan ke atas diri kita. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bila Allah bagi rahmat kat kita, Allah sayang kat kita, fasa yang pertama rahmat, maka fasa yang kedua, masuk fasa yang kedua maghfirah, keampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila dah dapat rahmat, bila Allah sayang, tentulah Allah akan ampunkan dosa. Bulan keampunan, maka mohon ampunlah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila Allah ampun dosa, habis dah dosa, sudah tentulah habis. Allah kata, Nabi kata, itqun minan nar, wa akhiruhu itqun minan nar. Di ujungnya, di akhir Ramadan, bebas daripada api neraka. Yang pertama sebab dapat rahmat, sebab dapat maghfirah. Bila dapat maghfirah, ujung dia bebas daripada neraka, masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Beruntunglah orang yang bila bertemu dengan Ramadan, dia dapat tiga-tiga ni. Dia dapat rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dapat maghfirah, keampunan Allah, dapat satu lagi, mendapat bebas daripada azab neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksud dia bebas daripada azab neraka, itulah masuk syurga. Untung. Sebab Nabi SAW pesan sangat-sangat kepada kita. Nabi SAW ingatkan kepada kita supaya kita bersedia untuk bertemu dengan Ramadan. Ramadan bulan mulia ni, insya-Allah Subhanahu Wa Ta'ala banyak kelebihan dia. Sebab tu Nabi sebut, Nabi ajak kita supaya berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mula masuk Rajab lagi, Nabi dah mula baca doa tu. Sebab apa? Nak bersiap sedia untuk Ramadan. Nak tarbiyah diri kita, tarbiyah nafsu kita ni, supaya masuk Ramadan tu kita dah, maqam kita, darjat kita menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tengok di atas dunia ni, di satu taman ni, semua setaraf je. Bakat besar mana pun di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sama ya. Kecuali orang yang bertakwa, itu mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Nak dapat title takwa daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Al-Muttaqin itu, kena bermujahadah dan berdawai. Daripada bulan
bulan Rajab, masuk bulan Sya'ban, baru kita nak dapat kemanisan beribadah dalam bulan Ramadan. Kita urai. Ada ulama mengatakan bahawa bulan Rajab bulan kita semai benih, bulan cucuk tanam, bulan Sya'ban bulan siram buah baca. Bulan Ramadan bulan apa nama? Menuai hasil. Kita dah tanam, kita dah cucuk, kita dah buat benih dia, elok dah. Siram dengan apa tuan-tuan? Dengan ilmu pengetahuan. Ada majlis ilmu datang, siram dengan zikir, siram dengan tadabbur Al-Quran. Kita baca Quran, okey, baca dah Quran, cuma tadabbur, tengok makna dia, siram. Buat majlis ilmu, tazkirah, kuliah dan sebagainya, menyiram, membaca. Bulan Ramadan menuai hasil. Hasilnya takwa. Kan? La'allakum tattaqun, yang ujung ayat itu Allah sebut la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita nak sangat dalam bulan Ramadan. Maka beruntunglah bila orang yang dapat titel takwa itu dalam bulan Ramadan. Dan istiqamah sampai bila-bila. Entah kita hidup ni tak lama, mungkin Ramadan yang terakhir, ataupun kita tak sempat dengan Ramadan. Itu Nabi sebut, Allahumma balighna Ramadan, panjangkan umur kami sampai bertemu dengan Ramadan. Tak tahu umur kita boleh tak sampai Ramadan lagi. Ini 10 hari ini. Doa Allah supaya boleh sampai Ramadan dan bolehkan beribadah dalam sampai habis Ramadan. Keluar daripada Ramadan, kita jadi orang yang suci bersih. Seperti bayi yang baru lahir, tak ada dosa. Kita muslimin muslimat rahimakumullah. Kelebihan Ramadan itu, idza jaa Ramadan futihat abwabus samaa wa suffidat wa ghulqat abwabun nar wa suffidat asyayatin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, bila datang Ramadan, pintu langit terbuka, pintu neraka ditutup, syaitan ditutup. Itu di antara kelebihan dia. Allah buka pintu langit, pintu rahmat, pintu syurga Allah buka. Untuk apa? Memudahkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tutup pintu neraka, rantai syaitan. Tapi ingat tuan, syaitan tahu tak dia nak kena rantai. Dia tahu kan? Dia tahu, dia kata dia nak kena rantai. Dia tahu nak kena tangkap, dia kena ikat, campak dalam laut, ke dasar laut. Dia tahu. Oleh kerana dia tahu, dia bersiap sedia dah. Ni di tengah bekerja keras ni, dia overtime tuan, tak tidur malam, tak tidur. Syaitan tak tidur. Dia buat kerja, dia cari didik hawa nafsu kita supaya jadi wakil dia di bulan Ramadan nanti. Sebab orang ramai dia bila masuk Ramadan, kadang-kadang dia tak macam Ramadan. Dia boleh nak rantai lah, tapi macam apa dia buat? Tak ikut perintah Allah Ta'ala juga. Sembahyang, pulang cendeng, puasa-puasa untuk tak aurat dah. Sebab wakil syaitan ada dalam diri dia. Na'udzubillah. Anta muslimin muslimat rahimakumullah. Ramadan juga mengajar kita supaya kita bersabar. Sabar itu pahala dia syurga. Allah Nabi kata dalam hadis tadi,
syahrus sabr. Ramadan adalah bulan kesabaran. Dan kesabaran itu pahala dia, ganjaran dia syurga. Sabarlah daripada pagi lepas masuknya subuh sampai maghrib tak makan. Bulan mendidik kita supaya menjadi manusia yang sabar. Jangan cepat marah, maafkan orang lain. Bulan mendidik kita supaya jadi manusia yang pemurah. Nabi sebut, siapa yang bagi makan orang buka puasa, pahala dia berlipat ganda. Pahala dia bagi makan kepada orang yang buka puasa, dia dapat pahala seperti mana orang tu puasa. Dengan pahala dia pun, pahala orang yang puasa tu tidak berkurang. Hebat. Ada sahabat tanya, kalau tak mampu ya Rasulullah, Rasulullah kata, kalau tak mampu, bagi dia sebiji tamar ataupun dengan segelas susu. Segelas susu pun tak boleh, segelas air. Tuan-tuan, tengok, kita kira dulu lagi morek kan. Hak ni, hak buka puasa di pahala besar. Kata muslimin muslimat rahimakumullah, kemudian bulan maghfirah, keampunan, minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Waktu mana yang Allah makbul sangat? Orang yang mukmin, orang yang bertakwa, dia bangkit pagi sahur, bil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur itu mereka memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat orang beriman, sifat orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lawan bangun sahur tak? Bukan sahur lah, bangun tengok bola. Sambil tengok bola sambil istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Waktu sahur tu waktu Allah makbulkan doa kita, minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan, bulan rezeki. Tu sebab orang yang berniaga di bulan Ramadan untung dia berganda-ganda. Bulan boleh puluh-puluh ribu, boleh ada rezeki bagi orang yang beriman. Orang yang dia berniaga rezeki dia. Kita ada berniaga duduk sibuk jaga kan, main masjid awal, buka puasa, main sembahyang tarawih, main. Kita ada rezeki kita, boleh gandakan pahala kita, boleh jadi jutawan. Kalau pulang Ramadan jadi jutawan. Nabi kata sebab apa? Satu waktu sembahyang fardu tu lebih baik, pahala dia Allah bagi seperti mana sembahyang 70 fardu. Sebab dalam bulan Ramadan sunat, pahala dia macam satu fardu. Kita muslimin muslimat rahimakumullah. Bulan Ramadan ni macam-macam kelebihan Allah bagi. Nabi kata, kalaulah kamu tahu apa yang aku tahu dalam bulan Ramadan ni, nescaya kamu akan minta supaya sepanjang tahun itu Ramadan. Kan? Kita tak nampak, kita tak tahu pahala tu macam mana. Dia orang berniaga dia tahu. Bulan Ramadan ni laku tak kira dia ayam percik buat habis, ayam lecikan habis. Apa yang tak ada dalam bulan Ramadan? Semua dah timbul habis. Kalau aku tahu walaupun ni Ramadan sepanjang tahun tak apa tu. Orang negara hak kita, hak nama kaki masjid, kaki surau ni, kita tak nampak ada pahala kan?
Nabi kata, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, apa yang ada dalam Ramadan ni, saya kamu bukan angan-angan nak semaya Ramadan ni sepanjang tahun. Banyak kelebihan. Kita muslimin muslimat rahimakumullah. Anggaplah Ramadan yang terakhir bagi kita, dan tahun depan mungkin kita tak akan jumpa. Maka bila kita anggap dulu dan belum cari peluang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dah bagi hadiah kepada kita dalam bulan Ramadan ni. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, tuan-tuan, sampai bertemu dengan Ramadan kita boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang Allah bagi kepada kita ni. Peluang. Jangan buat apa nama cincai. Beribadah sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada malam ini kita tengok surah Yasin kita, insya-Allah. Baik, nanti kita baca cerita satu kaum, satu penduduk sebuah negeri yang bernama Antakya. Negeri ini raja ada kafir, raja ada musyrik dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah utuskan Rasul, bukan seorang Rasul, Allah utuskan sampai 3 orang Rasul. Itu pun dia tak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, tak mau ikut Rasul-Rasul. Bahkan dia berkata kat Rasul-Rasul itu yang berdakwah kepada mereka, yang mengajak kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia berkata Rasul-Rasul ini yang bawa celaka kepada kami. Rasul-Rasul ini yang memutuskan tali persaudaraan kami, yang memecah belahkan masyarakat kami. Padahal Rasul-Rasul itu mai untuk berdakwah, menyeru mereka ke arah kebaikan. Tapi dia bertuduh Rasul-Rasul itu membawa malang. Sebab apa? Sebab mereka ini dibelenggu dengan dunia. Sebab mereka dibelenggu dengan harta benda. Mereka dibelenggu dengan pangkat, darjat dan sebagainya. Kita muslimin muslimat rahimakumullah. Maka di hujung kampung itu, ayat ke-20, ada seorang yang beriman, seorang pemuda, dia ada Ashabul Yasin. Dia itu orang kampung biasa, bukan raja, bukan. Dia main nak bantu Nabi-Nabi, Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa jaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Dan semasa Rasul-Rasul itu diancam, semasa Rasul-Rasul itu diancam, diugut, kan, dan raja dan rakyat masa itu di bawah ugut Rasul-Rasul itu, la yamassannakum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim.
jika sekiranya kamu tak berhenti daripada menjalankan kerja dakwah ini, kami akan rejam kamu, kami akan kenakan kamu azab yang pedih. Tangkap Nabi-Nabi ini, Rasul-Rasul ini, penjarakan, terbaugut. Jangan lakukan kerja dakwah ini. Berlaku dah zaman sekarang orang yang halang kerja dakwah para ulama, berlaku. Ini daripada zaman dulu sampai sekarang. Ada tak awaknya nak bela para pendakwah ini? Ada. Ada tak orang yang bela Nabi-Nabi? Ada. Allah cerita dan semasa Rasul-Rasul itu diancam. Ja'a min aqsal Madinah, datanglah seorang lelaki dari hujung kampung itu, hujung bandar itu. Yas'a, dalam keadaan dia berlari. Allah cerita, bukan berjalan, dia berlari, berlari-lari. Mungkin tak ada kenderaan, tak ada kuda, dia lari. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ketika mana mereka menghina Rasul-Rasul itu, ketika mana mereka mengejek Rasul-Rasul itu, ketika mana mereka mengancam Rasul-Rasul itu, nak bunuh, nak kejam, nak seksa, seorang lelaki dari hujung bandar itu mai dalam keadaan berlari ini. Dia risau, takutnya dia apa-apakan Nabi-Nabi ini. Berlari dia. Kemudian dia kata apa? Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ya qaumi ittabi'ul mursalin. Hai kaumku, turutlah, ikutlah Rasul-Rasul itu. Ini hebat. Seorang pemuda, seorang lelaki yang gagah, yang berani seru kepada raja yang zalim pada masa itu. Ini Allah cerita pada saat-saat yang genting, pada saat yang begitu masyaqqah bagi Rasul ini, yang diancam, ditangkap, muncul seorang lelaki nun sana jauh, berlari-lari untuk mendapatkan para Rasul itu. Lepas dia bagi nasihat, ya qaumi ittabi'ul mursalin, wahai kaumku, ikutlah Rasul-Rasul itu. Tuan-tuan, lelaki yang beriman